Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita telah meneliti, menelurusi kenyataan menyeluruh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai rancangan prihatin ekonomi bagi mengurangkan tekanan dan beban rakyat. Secara keseluruhannya saya bersyukur kepada Allah Taala dan gembira dengan penjelasan yang agak positif daripada beliau yang mengambil kira kegelisahan dan suara rakyat minggu-minggu kebelakangan ini. Orang membantah kerana rancangan-rancangan yang dibuat secara secebis dan tidak menyeluruh itu tidak membantu rakyat, terutama di kalangan pendapatan rendah, B40, yang miskin, penjajah, nelayan, pekebun kecil, felda dan lain-lain. Tapi nampaknya kali ini beliau telah cuba memberikan suatu pendekatan dan program rancangan yang lebih menyeluruh dan tentunya memberi penekanan kepada semua kategori ataupun hampir semua kategori. Ini kita harus teliti, jangan terlalu cepat ya menganggap kesemuanya kerana mungkin ada satu dua yang ketinggalan. Tetapi secara keseluruhannya saya merasakan rancangan ekonomi prihatin ini nampaknya cuba menyelesaikan sebahagian daripada tekanan. Ia tidak mampu membantu semua kerugian, tetapi sekurang-kurangnya dari beberapa bulan yang mendatang dan yang terlibat dalam malapetaka COVID-19 ini dapat diringankan. Isu yang pertama dan pokok ialah isu keperluan makanan untuk hidup sementara. Keduanya soal jaminan kesihatan mereka. Sebab itu saya tidak mahu ketinggalan dalam menggesa kita supaya patuh dengan arahan kekal di rumah, jaga kepentingan keluarga dan anak-anak supaya jangan melanggar peraturan ditetapkan oleh pasukan keselamatan. Baik, kembali kepada rancangan ekonomi ini. Sebenarnya jumlah yang diperuntukkan adalah 25 bilion ringgit. Ya. Yang 100 bilion itu dia terkait dengan program kemudahan oleh sistem perbankan, takaful, insurans dan diberikan unjuran untuk membayar balik tanpa tekanan faedah tambahan atau compound. Tapi kena ingat ya, sementara 100 bilion lebih ini tanggungjawab bank, tetapi kadar faedah masih dikenakan. Dan ini saya anggap satu kelemahan besar. Kadar faedah boleh dikenakan, maknanya orang tidak ada berniaga, tidak ada keuntungan, mengalami kerugian, cukup 6 bulan kena bayar balik hutang dengan faedah, dan ini harus diteliti semula oleh kerajaan, khususnya Bank Negara Malaysia untuk mengenepikan soal faedah yang dikenakan. Jadi saya anggap untuk petani, untuk nelayan, untuk pekebun kecil, untuk B40, untuk siswa, mahasiswa, untuk utama pasukan keselamatan dan kesihatan yang terlibat secara langsung dalam usaha memerangi atau baris yang ke depan masalah ini. Ini saya sokong sepenuhnya supaya kita nampak benar-benar prihatin membantu mereka. Dan juga peruntukan yang agak besar untuk Kementerian Kesihatan. Ni 2020, negara yang dikatakan kaya dan makmur, takkanlah kemudahan basic asas pun tidak diperuntukkan. Lebih 1 bilion ini memang saya anggap suatu hal yang patut diberikan dukungan oleh semua pihak. Baik. Yang berikutnya ialah masalah pelaksanaan. Saya bimbang dengan peruntukan 25 bilion. Betul menyenangkan beberapa pihak, tetapi saya juga tahu Makcik Som di Permata Ampau, Bamat di Bagan Pinang, Port Dickson, ada 6 anak, ada 2 anak OKU, dan ini tidak semua selesai dengan satu contoh ya. Jadi kita harus teliti di tingkat pelaksanaan. Jadi saya katakan
kebimbangan saya ialah apakah pelaksanaan itu tidak mengalami ketirisan dan kebocoran. Ini yang pertama. Kita dengar 25 bilion, semuanya senang, semuanya beri sokongan, termasuk saya. Tetapi dengan pengalaman kita mengajar kita bahawa masalahnya, seperti mana pepatah Inggeris, the devil is in the details. Ya, masalahnya dalam bila kita perinci pelaksanaannya. Wang RM2,000 sampai terus ataupun ada potongan, ada ketirisan, ada rompakan kecil-kecilan. Ini semua harus diteliti supaya jangan diserahkan kepada orang-orang politik atau pegawai yang punyai rekod yang buruk, mencuri dan merampok atau merompak sebelumnya. Ini baik. Siapa yang boleh mengawasi? Di negara demokratik, Korea, dan sekini akan Jepun, Australia, dia serahkan juga rancangan ini dibahaskan di parlimen dan diawasi supaya ada pertanggungjawaban. Belanjawan kita dah kemukakan. Tetapi sekarang ini bila ditambah 25 bilion, dari mana sumbernya, bagaimana boleh bayar hutang, bagaimana boleh diperinci tahap pelaksanaan berkesan, saya syorkan supaya Perdana Menteri memberikan pertimbangan yang serius, memberikan ruang kepada semua pihak untuk membahas dan memberikan sokongan dengan maksud memperbaiki supaya Mak Gayah ke, Mak Som ke, Bang Mat ke dapat benar-benar jaminan peruntukan yang dijanjikan dan kemudian dapat diangkat semula tahap pertumbuhan ekonomi. Kerana 6 bulan boleh. Kalau selepasnya tidak ada negara yang boleh bertahan untuk senantiasa membelanja tanpa pendapatan bertambah. Oleh itu, saya ulangi keperluan diberikan ruang untuk anggota parlimen bahas dan saya ingin memberi jaminan kepada Perdana Menteri dan kerajaan, walaupun yang disebut oleh Perdana Menteri kerajaan yang tidak dipilih oleh rakyat, tetapi saya ingin bagi jaminan kita akan berikan kerjasama, kita akan berikan sokongan supaya rancangan ekonomi ini berkesan dan tidak ada ketirisan, dan di samping itu memberikan keyakinan supaya ekonomi dapat dibangunkan dengan lebih rancak semula dalam tempoh yang tidak lama dari sekarang. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan ruang untuk kita dapat jaga keselamatan dan menangani masalah ini. Saya ingin memesan, ya, rancangan ini tidak akan berkesan kalau rakyat tidak mendukung, mengatur disiplin, menjaga, mengawal supaya kita kekal di rumah, hormat kuasa baik di pasukan keselamatan, polis dan tentera, dan juga di hospital untuk yang membantu kita keseluruhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.